Action. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat berjumpa, lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan Karim. Tuan-tuan dan puan-puan yang sangat dihormati sekalian, kita amat-amat bersyukur kerana masih lagi Allah memimpin kita untuk kita terus berusaha mempelajari kelas pengajian bahasa Arab, Nahwu dan Sharaf, serta bahasa Arab pengajian Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun tahulah Ustaz Agong sekarang tidak bersama kita. Jadi buku merah, buku latihan itu, yang ini kita akan terus dapatkan seorang tenaga pengajar. Mungkin Ustaz Angah, kita akan panggil Ustaz Angah kalau dia ada buku di mana di Pekanbaru dia ada buku ini, kita suruh dia mengajar. Dan saya dipahamkan Ustaz Agong dia terlupa bawa balik ke Jambi. Jika tidak, kita boleh suruh dia buat rakaman mengajar dari sana, mengajar dari Jambi untuk kita khatamkan latihan kaedah kata dasar bahasa Arab Al-Quran. Ini pun sangat mudah. Jadi sekali lagi lah kita ingatkan kepada pelajar-pelajar yang baru mengikuti kita punya kelas pengajian bahasa Arab ini, yang dua, satu Nahwu Sharaf, yang lagi satu bahasa Arab Al-Quran. Sila dapatkan buku-buku inilah. Sila dapatkan buku-buku ini. Kita juga begitu juga buku table Nahwu kita dah cetak 1,000. Kalau tidak diusahakan supaya kita mengambil pelajar-pelajar baru, kita susahlah nak simpan buku-buku banyak. Begitu juga lah Al-Fatih dan juga mana Lantera. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita bersabar. Sekarang dah masuk ke level 4 ni. Dah habis level 4, Masya Allah. Jadi besok ada ujian. Jadi kalau dapat semua sekali duduk bersama, tengok macam mana kita buat kaedah ujian dengan pelajar-pelajar. Kita akan gunakan buku Lantera Santri ya. Kita akan gunakan cahaya santri. Lampu cahaya santri. Santri itu adalah pelajar-pelajar. Santri itu adalah pelajar-pelajar. Jadi cahaya bagi pelajar-pelajar lah. Jadi tuan-tuan, kita akan gunakan buku ini besok. Kita akan menguji pelajar-pelajar secara oral. Pengujinya dia akan sebut, dan yang pelajar yang kita uji, dia kena secara spontan jawab soalan-soalan kita. Kita akan esok tunjuk, dan tuan-tuan pun boleh juga dalam Facebook itu tuan-tuan duduk bersama. Kemudian kita akan bagi tahu muka surat berapa. Kita jangan buka lagi, hanya tulis muka surat berapa. Kemudian kita ikut ujian-ujian oral itu. Kita tengok macam mana ke tahap kecerdasan kita menangkap ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Farid Sulaiman, Ustaz Agong, kemudian Ustaz Syahir, Ustaz Umar. Jadi insya-Allah lah kalau kita bersabar, teruslah kita berdoa lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalau selalu kita terus berdoa, dia akan memudahkan kita memahami bahasa Arab Al-Quran, memahami bahasa Arab komunikasi, Nahwu dan Sharaf, insya-Allah. Jadi kenyaklah bersabar. Saya percaya Ustaz Umar akan memberi yang terbaik. Dan bagi Ustaz Syahir, dia ni pelajar kita yang ulung lah ya. Dia dengan lagi seorang hafiz. Mereka ini adalah pioneer kita lah. Kita bawa kaedah ini, bawa datang ke Kuala Lumpur, berumur 15 tahun. Masya Allah. Dia, Allah Ta'ala ketengahkan dia dalam ramai-ramai pelajar kita dulu, hampir-hampir 15 orang tu. Yang 2 orang ni terus bersama kita. Ada lagi seorang pelajar yang terbaik zaman dulu ni ialah Syafiq. Tapi dia terus pergi ambil SPM. Dia pergi ambil SPM, dia dah habis SPM, sekarang dia dah kembali.
Tapi oleh kerana dia tinggal lama, sekarang dia kena ulang balik. Tapi bila ada hujan, markah tertinggi. Jadi selalulah bila ada hujan dengan pelajar-pelajar yang ada, dia potong habislah. Jadi dia juga kita akan gunakan untuk sebagai tenaga pengajar. Kerana semasa mereka ini belajar sekali, dulu kelas yang pertama Ustaz Hadi, Ustaz yang datang daripada Magelang, semuanya 3 orang. Kemudian Ustaz Farid, Ustaz pioneer dengan Ustaz Agong. Jadi bila Ustaz-Ustaz yang dari Magelang tu balik, kita sendiri menjalankan pengajian ini. Alhamdulillah, Allah bantu kita. Jadi sekarang ni orang yang telah menghabiskan waktu dia sanggup. Kita pun tak paksa dia. Selepas dia habis 3 bulan, dia minta untuk nak sambung, nak ulang balik 3 bulan lagi. Jadi dia dah dia khatam. Jadi Allah SWT menonjolkan dia. Dulu satu masa dulu 3-4 tahun dulu dia adalah pelajar tahfiz. 4 tahun dulu pelajar tahfiz. Dalam masa dia duduk belajar hafiz tu, hanya boleh dapat lebih kurang 5 juzuk saja boleh. Tapi sekarang ini Masya Allah, Allah kurniakan kepada dia kebolehan untuk menghayati ilmu pengajian bahasa Arab, Nahu dan Sorof. Sekarang dia dalam idadi, anak murid Ustaz Umar dan juga Ustaz Sultan sekarang ni. Jadi kita sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf, kita panjang sikit saya perkenalan. Kita akan mula kelas alim. Seorang Habib, orang alim akan mengendalikan kelas pengajian untuk alim bersama-sama dengan Ustaz Umar dan Ustaz Sultan, insya-Allah. Mungkin selepas di bulan Syawal ini kita akan melancar. Jika ada anak-anak, jika ada saudara mara, bolehlah mendaftar sekarang. Kita akan usaha juga kelas alim pun kita akan buat online. Dan mintalah tuan-tuan dan puan-puan berdoa berterusan agar kita mempunyai TV kita sendiri, iaitu secara streaming menggunakan Unify, menggunakan kemudahan Unify. Kita akan adakan TV kita sendiri. Semua tadabbur lah, apa semuanya kita akan masuk daripada pagi sampai ke malam, bertukar-tukar. Ada ulama-ulama, contohnya seperti Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Ustaz Azhar Idrus, kalau dia boleh kita menyebut, kerana Ustaz Farid baru-baru ini dia telah menjadi juru nikah kepada adik ipar Ustaz Azhar Idrus. Jadi mungkinlah Ustaz Azhar Idrus akan ingatkan kita, kesiankan kita jugalah, kerana kita sekarang pindah ke bangunan baru. Untuk kita gunakan bangunan baru ini sepenuh manfaat, orang ramai boleh menggunakan. Jadi jangan lupa kelas-kelas alim, fiqah, dan lain-lain mata pelajaran, tauhid dan sebagainya, kita akan dapat guru-guru yang terbaik. Contohnya Ustaz Zamri dari Kedah, yang guru saya juga dulu Mereka ini saya rasa lah, biar datang Kuala Lumpur, kita akan bagi slot ke dalam mereka untuk datang ke surau Pusat Tafiat Taqwa, iaitu surau yang ada kita di sini. Baik, setakat itulah Ustaz Umar, sila minta maaf banyak-banyak kerana ni kena sabarlah ya. Kalau ada apa-apa masalah, minta hubungi nombor saya ataupun admin apa nama, Haji Yusri. Jadi satu lagi lah, jika ada sesiapa berhajat, kerana kami ini hari ini dah baru 3 hari adalah orang sponsor buka puasa. Jika ada di antara tuan-tuan puan-puan, kerana kita ada di sini tenaga pengajar dengan pelajar lebih kurang dalam 14 orang saya. 14 orang. Jika ada yang nak sponsor kita mengaji di sini, tak payah makan banyak. Kita beli ayam 2 ketul, boleh 4 orang share. Budak-budak kita latih tu 2 ketul dah boleh. Jika ada lah, kerana wang kita ni banyak sedang kita gunakan untuk renovation belum siap lagi, ada sikit lagi. Jadi untuk bulan Ramadan ni bagus untuk infak. Jika ada di antara tuan-tuan nak infak sikit, RM50 ke RM1 untuk budak-budak buka puasa dan sahur, silakan berhubung. Kerana kita banyak hari lagi, belum ada, hanya hari ini ada satu orang akan membiayai lah untuk mereka buka puasa. Saya rasa tak sampai. Kalau biasanya kita duk beli lauk-lauk di luar tu, tak lebih kurang dalam RM50 ke RM60 dia lah. Kadang kita masak sendiri nasi. Jadi bulan-bulan puasa ni kalau mungkin dalam RM100 cukup. Saya dalam RM100 cukup, insya-Allah. Sahur dan sahur dan
Buka puasa lah. Selalunya sahur orang tak bagi kan. Orang bagi untuk buka puasa. Sahur pun sekarang bagi yang ni kita tak mau bagi makan nasi banyak sangat. Kita bagi mereka makan roti. Kerana Rasulullah SAW tidak makan nasi. Dia makan roti. Sekali-sekala saja dia makan nasi. Jadi kita berlatih pelajar-pelajar kita makan roti. InsyaAllah baik. Minta maaf banyak-banyak sekiranya ada apa-apa terkasar bahasa, tersalah bahasa. Minta maaf. Kita akan jumpa lagi ya. InsyaAllah saya serahkan majlis ini kepada siapa sekarang? Kepada Syahir ya? Okey, sila Syahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada pagi ni kita akan sambung pengajian Nahwu kita. Kita akan masuk bab baru lah untuk hari ni. Semalam pun kita ada belajar sampai isim mausul Isim mausul semalam kita belajar. Dan insyaAllah hari ni kita akan masuk pelajaran baru, bab isim syarat. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita ni, kita akan membaca sedikit doa lah daripada Ustaz Omar, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ولا تجعلنا من العلماء الفاسقين. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. Baiklah, jadi kita akan tengok dekat buku. Kita buka pada muka surat yang ke-96 Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Jadi kita tengok dekat takrif dia ni. Jadi kita tengok takrif, okey. Ni adalah bab untuk isim syarat Jadi takrif dia apa? Dia ada bagi tahu isim syarat ni, dia apa makna dia? Isim yang menunjukkan makna syarat. Isim syarat ni ada yang menjazamkan dan ada juga yang tidak menjazamkan. Maknanya isim syarat ni dia ada amal juga. Kadang-kadang dia akan jazam, kadang-kadang dia tak. Di samping ada isim syarat, ada juga huruf syarat. Huruf syarat dia apa? In. Jadi ini adalah salah satu daripada huruf-huruf syarat lah. Jadi maknanya kalau kita jumpa kalimat in ni, kita kena cari apa dia punya syarat dengan dia punya jawab. Jadi apa keterangan syarat dia? Okey, jadi saya akan huraikan sedikit lah. Baiklah, jadi kita tengok dulu yang menjazamkan. Ni ada dua jenis, jazim dengan ghairu jazim. Ni makna dia yang jazam, ini yang tak jazam lah. Okey. Jadi dia ada beberapa huruf-huruf syarat yang digunakan untuk waktu khusus dia. Contohnya macam ada huruf syarat yang digunakan untuk zaraf zaman, untuk waktu. Waktu pekerjaan tu. Contohnya apa? Ayyana dengan mata. Baiklah.
Kenapa kita panggil dia adalah isim syarat? Contohnya apa kita baca kan? Ayana tazhab azhab. Ayana makna dia bila saja kapan ni bahasa Indonesia. Kalau Melayu dia bila saja. Lepas tu ayana tazhab azhab. Bila mana saja kamu pergi, aku pergi. Maknanya dengan syarat kamu pergi, maka aku akan pergi. Sebab itulah dia digelar sebagai isim syarat. Dengan huruf-huruf syarat ni. Sebab apa? Kalau dengan syarat kau tak pergi, aku tak pergi. Macam tu. Sebab itulah dia ada dua jenis. Dia ada syarat dia dengan jawab lah. Dia ada syarat. Kalau jawab dia kita terjemah maka lah. Kalau syarat jika ataupun bila-bila saja. Lepas tu ini kalau digunakan untuk zaraf zaman. Zaraf zaman ni macam kita pernah belajar dululah bab zaraf, dia menunjukkan waktu. Lepas tu yang ni digunakan untuk zaraf makan. Zaraf juga tapi ni untuk tempat. Tadi tu untuk waktu. Tengok bila tu waktu. Ni kalau tempat, anna di mana saja, anna tuti'illaha tafuz. Di mana sahaja kamu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu akan berjaya. Tengok. Dia ada bagi tahu jazim kan. Maknanya jazim ni mestilah fi'il mudhari', tak mesti kalau jazim ni fi'il madhi ke ataupun isim. Memang jazam ni memang khas untuk fi'il mudhari'. Jadi okey, ini dah ada 4 huruf syarat dia. Jadi kita kena cari syarat dengan jawab dia. Okey, ini syarat dia. Tuti'illaha. Asalnya ata'a yuti'u. Asalnya ada ya. Tapi disebabkan dia jadi i'rab jar, minta maaf, disebabkan dia jadi i'rab jazam, dia jadilah tuti'. Dia jadi tuti'. Jadi kenapa ain dia ada baris bawah? Sebab apa? Dia bersambung dengan alif lam yang ada dekat lafzul jalalah ni, lafaz Allah ni. Disebabkan dia bersambung, dia tak jadi tuti' Allah, dia jadi tuti'illaha. Tuti'illaha. Sebab apa dia kena baris jar, tak boleh rafa', tak boleh nasab. Tak boleh apa ni? Tak boleh fathah dengan dhammah, sebab setiap kali sesuatu huruf yang sukun, kalau kita nak kasih dia baris, dia mesti baris bawah. Itu kaedah dia. Anna tuti'illaha tafuz. Di mana saja kamu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu akan berjaya. Tafuz. Tafuz ni asalnya faza yafuzu, ada waw, tapi disebabkan dia i'rab jazam, dia sukunkan za. Tapi kenapa dia tak letak waw? Sebab apa? Tak boleh. Sebab nanti dia bertemu dua sukun. Dia akan jadi tafuz. Tak boleh. Memang tak boleh. Jadi kita kena buang. Kalau kita bertemu dua sukun, kita kena cek. Huruf yang mana huruf inlet. Kalau huruf manis huruf inlet, kita buang huruf inlet. Jadi ada waw dengan zai dekat huruf sukun ni. Jadi kita buang mana? Kita buang waw. Sebab apa? Waw tu adalah huruf inlet. Okey. Ini ada anna, aina, di mana saja. Makna lebih kurang je di mana saja. Lepas tu haitsuma. Haitsuma pun maknanya di mana saja. Ini digunakan untuk zaraf makan. Semua ini menjazamkan asalnya takununa, tapi disebabkan ada masuk syarat ni, dia akan menjazamkan. Jadi ini fi'il mudhari' ni dia akan jadi takunu. Lepas tu kat sini haitsuma. Haitsuma tattaqillaha tuflih. Ini asalnya adalah ittaqa yattaqi. Tapi ini tanda jazam dia apa kat sini? Buang huruf illat. Sebab apa? Dia fi'il mudhari' mu'tal. Okey. Asalnya ittaqa yattaqi. Lepas tu sama je. Syarat dengan jawab dia kebanyakannya adalah fi'il mudhari'. Okey. Jadi fi'il mudhari' yang jadi syarat dan jawab ni dua-dua kena jazam. Okey. Okey, kita dah tengok contoh huruf yang zaraf zaman dengan zaraf makan. Jadi kita tengok yang contoh untuk ghair zaraf. Bukan digunakan untuk zaraf. Contohnya apa? Man. Man ni maknanya barang siapalah. Man yarham yurham. Barang siapa yang mengasihani akan dikasihani. Ataupun barang siapa yang pemurah akan dimurah. Maknanya kalau kita selalu memberikan, kita murah rezeki dan kita menolong orang, jadi kita akan ditolong. Jadi dengan syarat kita menolong orang kita akan ditolong balik. Jadi dia mesti kena cari syarat dulu baru jawab dia.
Contohnya senang cerita, kalau kita dapat huruf syarat, kita kena cari fi'il mudhari' dia yang pertama sekali. Jadi kita dah jumpa fi'il mudhari' yang pertama, kita kena, kalau i'rab dia jazam, dia akan jadi syarat, dan kita kena cari juga fi'il mudhari' yang kedua. Dan fi'il mudhari' kedua yang jazam tu dia akan jadi jawab. Lepas tu ini pakai man, ma, apa saja. Contoh dia apa? Ma yus'idka yuhzinni. Ni ma ni adalah huruf syarat. Yus'id ni dia dah jadi jazam. Okey. Ka ni adalah domer. Ni jadi maf'ulun bih. Kita pernah belajar domer muttasil mansub lah. Lepas tu yuhzinni. Ini dia asal yuhzin je. Dia pergabungan yuhzin dengan domer ana. Domer ana kalau bersama dengan fi'il, kalau bentuk yang macam ni, dia akan jadi maf'ulun bih lah. Sebab itulah digabungkan, sebab nun kan, yuhzinni. Ini pakai ma dan mahma. Mahma pun apa makna apa saja juga. Mahma tunfiqu fi sabilillahi yanfa'ukum. Apa sahaja yang kamu nafkahkan ataupun apa saja yang kamu berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bermanfaat kepada kamu. Ini syarat, ini jawab. Lepas tu ayah. Ayah ni dia ada tulis nombor 1. Jadi kita tengok kat nota bawah, nota kaki kat bawah dia, apa nak bagi tahu. Pemaknaannya, maknanya kalau kita nak berikan dia makna, menyesuaikan dengan kalimat setelah dia. Dia ada boleh bagi banyak jenis makna lah. Kalau dia kasih contoh kat sini, contoh apa? Ayya rajulin tusahib yu'athirka. Siapa saja lelaki yang kamu temani akan mempengaruhimu. Maknanya siapa pun lelaki yang kita jadikan dia sebagai kawan, dia akan mempengaruhi kita. Tengok, kalau kawan tu baik, dia akan mempengaruhi kita dengan benda yang baik. Kalau kawan lelaki kita tu jahat, dia akan mempengaruhi kita dengan benda-benda yang buruk. Okey. Itulah nak bagi tahu. Jadi dia nak bagi tahu dekat makna dekat sini, siapa sahaja. Ayya muslimin. Okey. Ini macam ni, ayya muslimin tukrim yukrimka. Siapa saja orang muslim yang kamu muliakan, maka dia akan memuliakan kamu. Ni lain pula. Lepas tu kaifama. Kaifama ni bagaimanalah makna dia. Kaifama yajlis asy-syaikhu. Bagaimana syekh tu duduk, macam mana, maknanya cara ataupun macam mana dia duduk, ajlis, maka aku akan duduk. Maknanya benda yang samalah, dia duduk bersila ke, tahiyat akhir ke, dia akan ikut. Macam tu. Jadi dengan syarat, ni syarat sebab apa? Dengan syarat macam mana syekh tu duduk, maka aku akan duduk macam syekh tu. Okey. Lepas tu kita akan masuk yang tak menjazamkan. Dia ada juga huruf isim syarat ataupun huruf-huruf syarat ni, tetapi dia tak ada amal. Dia macam bagi amal dekat makna je lah. Dekat dalam i'rab tak ada. Tapi kena cakap macam fi'il yang pertama tu syarat, fi'il yang kedua tu jazam. Beza jawab. Bezanya tidak menjazamkan. Okey, pertama huruf iza. Makna dia jika. Iza tajtahidu tanjahu. Tengok iza ni dia bukan menjazamkan pun. Tengok tajtahidu tanjahu. Dia bukan tajtahid tanjah, bukan ni kalau iza makna dia jika. Jadi kita cakaplah ini syarat dia, ini jawab dia. Dengan syarat kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan berjaya. Lepas tu ini kulama. Kulama ni maknanya tiap-tiap lah. Tiap-tiap aku membaca Al-Quran, zada, maka akan bertambahlah imanku. Lepas tu ni, ketika ataupun tak sekala. Lamma ja'al mu'allimu qamat talamizu. Tak sekala ataupun ketika datang, siapa yang telah datang? Al-mu'allimu, pengajar ataupun ustaz lah. Maka qamat talamizu, akan berdirilah pelajar-pelajar, berdiri sebagai tanda hormat. Jadi dengan syarat, mesti ada syarat dia. Kalau pengajar-pengajar tu tak datang, pelajar tak dirilah. Sebab tu dah cakap kat sini, ketika mana pengajar-pengajar itu datang, pelajar akan berdiri. Pasal dia pakai dengan lau. Lau maknanya jika ataupun seandainya.
Contohnya law tazhabu ila suqi fashtaril fakihata. Kalau ataupun jika tazhabu, ini syarat dia, tazhabu ila suqi, kamu pergi ke pasar, maka fashtari, fa tu makna dia maka, fashtari al fakihata, maka belilah buah. Ni dia punya keterangan. Ayana tazhab azhab. Ayana ni apa? Dia digelar sebagai isim syarat. Jadi tugas dia yang ni menjazamkan dua fi'il. Tazhabu. Tazhabu ni apa pula? Fi'il mudhari' majzum menjadi syarat. Tengok dia jadi syarat. Kalau azhabu fi'il mudhari' majzum juga tapi dia menjadi jawab. Macam tu. Jadi insya-Allah ada latihan, tuan-tuan dan puan-puan boleh buatlah. Contohnya kat sini man adalah isim syarat. Man sabira. Sabira adalah syarat, zafira ni adalah jawab dia. Baiklah. Jadi sebab kalau kita tengok kat sini contoh dia adalah kalau dia menjadi fi'il madi kan. Tapi kalau biasanya kalau syarat dengan jawab ni kita nampak fi'il mudhari' sebab yalah dia jadi jazam. Tapi kalau fi'il madi macam mana? Fi'il madi tu dia akan tetap walaupun dia jazam, tapi disebabkan dia mabni, dia dalam keadaan jazam, tapi disebabkan dia mabni dia tak berubah. Sebab itulah kita tengok ni sabira, zafira ni mabni fathah lah ni, mabni alal fathi. Barang siapa yang bersungguh, yang bersabar, maka dia akan berhasil. Berhasil ni maknanya berjaya lah. Okey. Jadi itu saja uraian daripada saya untuk isim syarat. InsyaAllah saya akan pulangkan kepada Ustaz Omar untuk menjelaskan lagi. Ataupun ada penambahan apa-apa, Ustaz Omar akan tambah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi-pagi ini kita sama-sama berpuasa pada bulan Ramadan. Dan juga pagi-pagi ini kita sama-sama kita belajar ilmu nahwu dengan saraf insya-Allah. Dan hari ini kita belajar isim syarat. Isim syarat. Dalam percakapan kita harian-harian kita ni bahasa kita pun ada syarat juga. Ada syarat dan ada jawab syarat. Jika kamu pergi, aku akan ikram kamu. Ataupun jika kamu datang rumah aku akan ikram kamu. Bagi makan nasi biryani ke apa ke. Itu ada syarat dan ada jawab syarat. Bahasa kita pun ada, bahasa Arab pun ada. Dan sebab itu juga bahasa Arab ni kita sangat-sangat mempentingkan dan kita sungguh-sungguh belajar sama-sama insya-Allah. Harap Allah SWT bagi hidayah taufik untuk kita memahami, menguasai bahasa Arab insya-Allah. Dan isim isyarat ni, isim isyarat dia akan masuk pada isim isyarat ada dua. Dia yang satunya bagi jazam fi'il mudhari', dua fi'ilnya, ataupun yang satu lagi dia tidak bagi jazam. Yang bagi jazam ini dia mensukunkan fi'il mudhari' yang sahih, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya sahih. Maknanya huruf apa maksud huruf sahih? Maknanya bukan huruf illat ya. Kalau huruf illat dia pun kena buang huruf illat juga, kena buang huruf illat. Nah, insya-Allah kita mari ke papan tulis untuk saya menerangkan sedikit tulisan contoh. Kita ni perlu juga ya tulis-tulis supaya kita untuk memudahkan lagi, cepat ingat lagi. Jadi isim isyarat ada dua, yang jazim dengan ghairu jazim. Dan jazim ini dia bagi tiga ya, bagi tiga. Zaraf zaman, zaraf makan dengan ghairu zaraf. Zaraf zaman ada hanya dua saja, ayyana dengan mata. Contoh ini zaraf zaman. Tuan-tuan tahu mana zaraf zaman kan? Zaraf zaman. Zaraf zaman tu bagi mana masa ya, bagi mana masa. Dan dia ada dua saja.
Ayyana. Ayyana dengan mata. Mata tu bila kan. Ayyana pun mana bila juga masa. Jadi misalnya macam mana tuan-tuan? Ni zaraf zaman dan dia duduk dalam bahagian jazim, duduk dalam bahagian jazim. Maknanya dia perlu dua fi'al, dua fi'al mudhari' untuk menjazamkan. Tidak mestinya dia akan masuk dalam fi'al mudhari', dia ada juga masuk dalam fi'al madhiyah. Kita bagi misal contoh. Ayyana, misalnya ayyana ta'ti, ta'ti nukrimka. Ayyana ta'ti nukrimka. Sekarang kita tengok ada dua fi'al mudhari', tengok fi'al mudhari' ta'ti, fi'al yang kedua nukrim, fi'al mudhari' dua-duanya. Tapi di sini ada soalan, kenapa fi'al mudhari' ini tak ada jazam? Kenapa fi'al mudhari' ini tak ada jazam ya? Siapa boleh jawab? Kenapa baca ti tak ada jazam pun? Sepatutnya kena baca ni kan? Jazam tu baris sukun, baris mati kan? Kenapa jadi baris bawah tak mati? Sebab apa? Sebab asalnya ada huruf apa tuan? Sebab asalnya ada huruf illat, yakni ta'ti. Ni asal dia. Ta'ti. Ada huruf illat. Huruf illat tu salah satu daripadanya adalah ya, waw, alif, ya, waw, alif. Jadi ada huruf illat, kita kena buang huruf illat lah. Dalam fi'al mudhari' kita sudah belajar hukum-hukum jazamnya. Hukum-hukum jazamnya kalau fi'al huruf sahih, dia akan menjazamkan huruf sahih itu, mensukunkan. Apabila huruf akhir pada fi'al mudhari' adalah huruf illat, dia akan buang huruf illat ya, buang huruf illat. Jadi di sini kita sudah buang huruf illat, tinggal ti sajalah. Jadi ayyana ta'ti nukrimka. Ayyana ta'ti nukrimka. Tuan-tuan kena faham ni ya. Ni sudah buang tu, buang huruf illat. Jadi hukumnya sudah majzum, dijazamkan. Ayyana ta'ti, ayyana apa ayyana? Ayyana isim syarat. Isim syarat pasti perlu, kita sudah ada isim syarat, perlu syarat. Nih, fi'al yang pertama adalah syarat. Ada syarat, mesti juga ada jawab syarat. Mesti ada jawab syarat. Contoh kita bagi syarat tapi tak ada alasan, tak ada jawab untuk syarat, macam mana orang nak ikut kita? Contoh, kalau kita berhenti sini saja, kita tak ada, kita tutup mia, kita tak ada jawab syarat, tak ada jawab syarat. Ayyana ta'ti, bila kamu datang. Ada apa lagi? Orang tak faham. Kita bagi syarat tapi kita tak bagi jawab syaratnya ya. Jadi ayyana ta'ti nukrimka. Jawab syarat apa jawab dia? Kalau jika kamu datang, bila kamu datang, kami akan memuliakan kamu ataupun kami ikramkan kamu. Ini panggil jawab syarti. Arab panggil jawab syarti. Jawab syarat ya. Ini jawab syarti ya. Ini misalnya ayyana, mana apabila lah, apabila ataupun jika. Mata sama mananya. Mata sama mana? Bila saja. Tapi mata kalau ni dalam bagian isim syarat ya. Kalau bagian
huruf istifham dia akan bagi mana lain, dia bagi mana bila saja. Tapi mata kalau kita gunakannya untuk syarat, untuk isim syarat, maka dia akan bagi mana bila saja. Bila saja. Kita akan bagi mana syaratnya? Mata. Mata. Mata apa? Siapa boleh bagi satu contoh? Pelajar-pelajar ni. Matal utlah tu soalan. Matal utlah. Mata al-utlah tu bila utlah, bila cuti. Bila cuti. Itu soalannya, itu mana bila. Tapi sini kita nak terjemahkan bila saja. Bila sahaja itu terjemahkan untuk guna syarat, untuk guna syarat. Mata tazhab. Mata tazhab azhab. Mata tu bila saja. Fi'il mudhari' asalnya macam mana? Tazhabu. Betul tak tuan-tuan? Fi'il mudhari' tazhabu. Azhabu. Tetapi sini kita sudah cakap, dah beritahu mata adalah isim syarat dan dia menjazamkan dua fi'il, dan dua fi'il mudhari' dia dijazamkan. Kita tak boleh baca tazhabu, mata tazhabu, azhabu. Bahkan kita baca mata tazhab, azhab. Dua fi'il kan, ni fi'il pertama, ni fi'il pertama, fi'lul awal. Kita tulis dalam nombor 1, ni fi'il yang kedua. Dua fi'il kan? Jadi dia dua-duanya baca majzumnya, baca majzum. Baca majzum. Ni panggil isim syarat. Dan sini panggil syarat. Syaratnya kamu pergi. Syarat kamu pergi. Bila kamu pergi? Kamu pergi itu syarat dah tu. Jawab syarat dia apa? Jawab syarat saya pergi. Bila kamu pergi, saya pergi juga. Ni panggil jawabus syarti. Karena ada jawab syarat kan? Ada isim syarat, perlu ada syarat. Dan apabila sudah ada syarat, wajib kena ada jawab syarat. Mata tazhab azhab. Mata tazhab ilal madrasah azhab. Bila kamu pergi ke madrasah, saya pergi. Saya akan pergi. Mana pergi sekali dah, faham? Kalau kamu tak pergi, saya malas tak pergi juga. Jadi tak, kalau ikut undang-undang belajar ni, orang tak pergi sebab sakit, sebab apa, kita tak boleh ikut kawan kita. Dia tak pergi, kita tak pergi juga. Kita kena pergi juga. Tapi ini dalam kaedah lughah Arab. Kaedah lughah Arab menjazamkan dua-dua fi'il mudhari' dan dia adalah fi'il yang pertama ni panggil syarat, fi'il yang kedua jawab syarat. Jawab syarat. Ini bagi zaraf zamannya, bagi zaraf zaman. Saya tulis terbesar sangat ke tak? Tak ada. Boleh nampak sini lagi ya? Boleh ya? Okey. Sekarang marilah kita kepada zaraf makan. Zaraf makan ya. Zaraf makan seperti anna. Anna kalau ikut dalam lughah Arab ada 3 makna. Ada 3 makna. Di mana? Bila, macam mana? Ada 3 makna ya, anna. Anna ada 3 makna. Tapi di sini anna di sini dia bagi mana apa tuan-tuan? Anna di sini di mana saja, di mana saja. Anna di mana saja, di mana saja mananya zaman ke tempat? Tempat kan, bukan masa. Zaraf makan. Zaraf makan anna. Anna ni bukan anna ni, paham tak? Anna ni lain. Anna ni dia adalah saudara bagi inna, menasabkan isim, merufukkan khabar. Tapi anna di sini ada alif maksurah, tuan-tuan kena paham bezanya ya. Tak boleh kita tulis salah-salah ni, nanti dia akan jadi makna lain pula. Anna di sini ada alif maksurah, nampak alif maksurah ya? Macam ni, tulis anna. Ya, anna. Di mana saja, di mana saja. Anna di mana saja. Anna tusafir tahzan zaujatuka.
Anna, lepas tu kita tulislah tusafir. Tusafir. Tahzan zaujatuka. Anna isim syarat. Isim syarat. Tusafir. Asalnya tusafiru. Asalnya tusafiru. Tapi apabila masuklah isim syarat, dia akan menjazamkan fi'al mudhari'. Jadi ni tak boleh baca tusafiru dah. Bahkan kita perlu baca tusafir, mensukunkan ra. Tusafir. Tahzan, ni fi'al yang kedua. Tahzan zaujatuka. Sekarang kita tengok fi'al yang pertama ni adalah apa? Fi'al yang pertama dia apa? Fi'al yang pertama adalah syarat. Ni fi'al yang kedua ni, tengok, tahzan. Asalnya tahzanu. Ni adalah jawab syarat, dia kena baca sukun. Dia adalah jawabu syarti. Ni kita tak payah bincang banyak lah ni. Sebab ni adalah fa'al bagi tahzan. Mana apa? Di mana saja kamu musafir, istri kamu akan sedih. Tahzan. La tahzan, innallaha ma'ana. Boleh faham ya tuan-tuan? Boleh nampak? Boleh. Dia ada dua fi'al kan? Anna isim syarat, tusafir syarat, fi'al yang pertama. Tahzan jawab syarat, fi'al yang kedua. Zaujatuka kita tak payah cakap banyak. Zaujatuka ni memang dia fa'al bagi fi'al tahzan ni. Ni fi'al mudhari' kan? Fi'al. Ni fa'al dia. Macam tu. Anna tusafir tahzan zaujatuka. Di mana saja kamu musafir, istri kamu akan sedih. Nampak syahid? Nampak? Di sini nampak? Ya. Ini bagi zaraf makan. Dan juga marilah kita datang ke belajar ghairu zaraf. Dia bukan zaraf. Seperti ghairu zaraf, kita tulis sini ya. Ghairu. Kita ni masih berada dalam jazim, hukum jazim lagi. Jazim yang menjazamkan dua fi'al lah. Dalam hukum jazim lagi, kita tak lagi jadi tadi masuk dalam hukum ghairu jazim. Ni kita masih duduk dalam hukum jazim lagi. Ghairu zaraf. Kita sudah belajar dua zaraf zaman dengan zaraf makan. Sekarang kita datanglah kepada zaraf ghairu zaraf. Ghairu zaraf jadi bukan zaraf zaman dan juga bukan zaraf makan. Dia tu apa? Dia duduk dalam hukum jazim. Seperti apa tuan-tuan? Seperti man. Man. Mana? Man ada juga dalam huruf istifham. Tapi dalam huruf istifham dia bagi makna lainnya. Mana barang siapa juga, tapi kegunaan dia lain. Tapi man di sini kalau kita anggapkan dia, kita gunakan dia untuk isim syarat, dia akan menjazamkan dua fi'al juga. Man tadrib. Man tadrib atrib. Okey. Man tadrib atrib. Kita tak jalan man tadrib atrib. Barang siapa kamu pukul, saya pukul. Adrib. Misal lain lagi. Jangan kita ambil misal tadrib saja. Misal lain lagi. Man tukrim, ukrim. Barang siapa yang kamu muliakan, aku akan muliakan juga. Man
Tukrim. Ukrim. Man tukrim. Ukrim. Nampak ya, tuan-tuan? Tengok. Man isim syarat. Tukrim fi'al mudhari' pertama, fi'al mudhari' pertama dia adalah syarat. Ukrim fi'al mudhari' yang kedua panggil jawabu syarat. Jawabu syarat. Nampak tuan-tuan? Nampak? Boleh nampak ya? Ini ya. Ini yang hukum-hukum jazim. Hukum-hukum jazim. Hukum jazim ada 3. Dia berpecah jadi 3. Satunya zaraf. Dan zaraf itu ada 2 kan? Zaraf zaman, zaraf makan. Dan satu lagi ghairu zaraf. Ghairu zaraf, bukan zaraf. Tengok man. Dia tak bagi makna masa dan dia juga tak bagi makna tempat. Boleh ya? Ini adalah ghairu zaraf. Ghairu zaraf. Dan misal-misal yang lain-lain tu kita boleh, insya-Allah kita boleh ambil contoh-contoh sendiri. Kita boleh ambil contoh-contoh sendiri lagi banyak ya. Boleh banyak lagi contoh. Apa-apa saja kita boleh apa? Boleh bagi contoh-contoh. May yajtahid yanjah. May yajtahid yanjah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan percaya. Dia akan percaya. Itu jawabnya ya. Boleh banyak-banyak contoh-contoh yang kita boleh bagi ya. Bolehlah tuan-tuan, boleh kita padam yang ni dulu ya. Untuk kita masukkan kepada ghairu jazim, yang isim syarat yang tidak menjazamkan fi'al mudhari'. Sekarang kita sudah belajar hukum jazim. Jazim tu yang ini mensukunkan fi'al mudhari' ya, mensukunkan fi'al mudhari'. Dan marilah kita belajar yang hukum ghairu jazim. Tak payah buang, tak payah padam, kita tulis sebelah sana. Mungkin ada lagi ya. Ada lagi peluang ghairu jazim. Ini hukum dia ghairu. Ni baca baris apa? Siapa boleh baca? Baca macam mana? Ghairu jazimin. Ghairu jazimin. Siapa boleh jawab kenapa baca min? Kita ambil praktik sikit ya. Ambil tanya-tanya sikit, tengok siapa yang boleh jawab lagi tak? Ghairu jazimin. Kenapa baca ghairu jazimin? Syukri boleh jawab. Bismillah. Sebab dia adalah mudhaf ilaih. Harap tuan-tuan puan-puan ingat lagi ya. Ni pun kita jumpa kat istisna. Isim yang jatuh selepas siwa dengan ghairu wajib baca. Wajib, hukum wajib, bukan sunat hukum wajib. Hukum wajib baca jar. Faham tak faham? Wajib ya. Tapi i'rab ghairu tu i'rab isim yang jatuh selepas illa, selepas adat istisna. Ulang sedikit saja. Yang ghairu jazim ini dia seperti macam ada huruf syaratnya macam idza. Idza jika kalimah contoh salah satunya daripada idza. Idza tu huruf syarat kan? Apabila kita terjemah apabila tajtahidu. Tajtahidu tafudu. Fada yafudu fauzan. Fada yafudu fauzan. Fauzan azima. Fauzan azima. Percaya ya. Idza tahidu. Di sini tak jazamkan hukum dia, hukum ghairu jazim ni. Hukum dia ghairu jazim, dia tidak menjazimkan fi'al mudhari', tidak jazimkan fi'al mudhari'. Jadi kita tak boleh baca apa? Tak boleh baca idza tajtahid tafuz. Kalau menjazamkan kita kena tulis macam ni. Tafuz ni kita tak boleh baca menjazamkan ni, lepas tu ni jazam tak boleh. Istima'us sakinaini la yajuz. Dalam hukum Arab apa? Panggil ijtima'u as-sakinaini.
sakinaini haramun, haram lah ataupun la yajuz. Istima'u as-sakinaini la yajuzu. Istima'u as-sakinaini la yajuz. Jadi berkumpul dua-dua sukun. Contoh ni sukun, dua-duanya tak boleh. Faham tak dalam lugah Arab? Kalau dia hukum dia menjazam, kita kena buang waw. Jadi la tafuz, tafuz. Baca tafuz. Tapi di sini kita tak menjazamkan. Sebab apa? Sebab dalam hukum dia, hukum ghairu jazim, kita tak boleh tak boleh menjazamkan. Jadi kita akan baca idza tajtahidu. Idza tajtahidu. Lepas tu di sini kita tak jazamkan juga, kita letaklah fi'il mudhari' seperti biasa. Fa yafudu, yafudu, yafudani, yafuduna, tafudu. Tafudu tu dhamir hiya ya. Tafudu, tafudani, tafuzna, tafudu. Tafudu yang kali yang kedua tu baru muzakkar. Tafudu. Okey ya, boleh faham insya-Allah Dan banyak-banyak lagi contohnya, ada 2-3 lagi ya. Dan kita boleh ambil contoh-contoh lagi banyak insya-Allah. Dalam periksa dalam latihan tu kita tengok juga ada banyak contoh dan kita baca sendiri. Baca letak baris sendiri, usaha untuk letak baris tengok man ni dia ni menjazam ke tak jazam. Lepas tu kena baca macam mana. Dan dia perlu ada satu fi'al ke dua fi'al. Kita dalam tu kita boleh praktikkan diri sendiri. Kita izimkan diri kita sendiri ya. Kita boleh tulis baris, letak dalam buku gitu. Ada tu contoh-contoh tu. Dia bagi yang tanpa baris tu. Kita letaklah sendiri-sendiri ya insya-Allah. Untuk kita belajar dan serta kita praktikkan kita sendiri. Untuk dia lagi ingat, tambah ingat lagi ya. Ini saja yang isim syarat dan kita akan sambung tajuk lain lagi insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung. Okey. Pengajian yang seterusnya. Ini adalah bab istifham Jadi ini mudah sikit lah untuk isim istifham ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita tengok isim istifham. Dia adalah apa? Dia adalah kata tanya. Okey, kata tanya ni perkataan-perkataan ataupun huruf-huruf yang digunakan untuk bertanya. Jadi isim istifham ni ada yang berupa isim. Istifham ni ada yang berupa isim, ada juga yang berupa sebagai huruf. Jadi yang berupa huruf ni ada dua je lah. Ada a dengan hal. Lepas tu dia nak bagi tahu isim istifham ni hukum dia mabni. Itu sahaja dia nak bagi tahu. Jadi ini dia pelajaran ni memang pendek sikit lah sebab dia tak perlukan beberapa kaedah yang terlalu jelas sangat. Jadi kita tengok. Okey. Dia hanya bagi tahu dekat sini huruf-huruf istifham, makna dan contoh. Itu je. Okey. Pertama adalah hamzah ataupun a. Dia bermakna apakah. Kalau contoh dia ahwa tabibun ataqra'ul majallata. Contoh dia, adakah dia itu jururawat ataupun doktor? Ataupun lagi satu contoh, adakah kamu membaca majalah? Macam tu. Adakah ataupun apakah. Apakah ni bahasa Indon lah kalau kita adakah. Lepas tu yang kedua adalah huruf hal. Hal ni pun makna sama macam a juga. Adakah.
hal hadha sahihun, adakah ini benda yang betul? Ataupun kita kat sini hal mata akhu Bakrin, adakah telah meninggal ayah Bakar? Lepas tu yang ketiga ma ataupun maza. Ma atau maza ni makna dia apa? Dua-dua boleh guna. Ma ke nak maza pun boleh. Ma fa'alta, ataupun ma hadhihi, apa yang kamu buat, ataupun ni ma hadhihi, apa ni? Yang keempat man ataupun manza, siapa? Man fa'ala haza, siapa yang buat ini? Ataupun manhum, siapakah mereka? Yang kelima dia pakai mata. Mata ni maknanya bila lah. Tapi mata ni bila untuk, kalau tadi kita belajar mata untuk bila syarat kan, mata untuk isim syarat, tapi ini bukan, ini istifham. Walaupun kalimat sama mata, tapi cara penggunaan dia lain. Okey. Mata tazhabu ilal madrasati, bilakah kamu akan pergi ke madrasah, ke sekolah? Yang keenam kam, berapa? Kam qissatan taqra, ataupun kam qissatan qara'ta, berapa kisahkah yang kamu telah membaca? Okey. Jadi kalau kam untuk istifham ni, kalau ada isim selepas dia, isim tu mesti kena nilah mansub. Kam ni dia lain sikit. Lepas tu yang ketujuh ada kaifa, bagaimana? Kaifa haluka, bagaimanakah hal kamu, ataupun bagaimanakah keadaan kamu? Ini basic lah. Kalau siapa yang pernah belajar bahasa Arab, ini memang basic. Ini memang apa ni, percakapan yang paling basic lah. Kamu apa khabar kan? Lepas tu yang ke-8 ayu. Ayu ni apa nak bagi tahu? Apa atau makna di antara ataupun macam mana? Dia kata tergantung kalimat setelah dia. Jadi sebelum ni pun kita pernah jumpa ayu dekat isim syarat. Jadi makna dia terpulang. Ayya kitabin taqra'u, kitab apa yang kamu baca? Kitab yang mana satu kamu baca? Kalau ikut ayat. Jadi kena tengoklah kalimat selepas dia macam mana. Lepas tu dekat nombor 9 ayyana, makna bila juga. Bilakah taqa'ul qiyamah, bilakah kiamat akan terjadi. Ini semua memang khas untuk perkataan untuk istifham, untuk pertanyaan je. Lepas tu anna dari mana ataupun bagaimana. Anna haza, dari mana ini? Anna haza. Lepas tu aina, di mana? Aina abuka, di manakah ayah kamu? Ataupun ni yang terakhir sekali lima dan juga limaza, mengapa? Lima tahzanu, limaza taghdabu, kenapa kamu sedih? Kalau yang ni, kenapa kamu marah? Okey. Lepas tu dia secara basic dia cuma nak bagi tahu yang semua isim-isim istifham ni semuanya mabni, tapi kecuali siapa yang tak mabni, yang mu'rab ada satu je. Ayu, boleh jadi ayya, boleh jadi ayyi. Yang lain semua mabni. Okey. Lepas tu dekat muka surat sebelah ni dia ada latihan. Okey. Latihan. Contohnya hal al-ikhtibaru fi syahri Sya'ban. Adakah ikhtibar, ujian fi syahri Sya'ban di dalam bulan Sya'ban? Fi syahri Sya'ban. Okey. Jadi isim istifham ni pelajaran dia pendek lah. Jadi jadi kita akan teruskan sebab bab ni memang ringkas sikit lah. Jadi kita akan masuk pada bab isim fa'il terus. Isim fa'il pun bab dia ringkas sebab apa? Isim fa'il ni dia kebanyakannya digunakan apabila dalam percakapan. Isim fa'il. Ya. Jadi lagi satu dia memang susah sikit lah kalau kita nak jumpa dekat kitab-kitab yang tak ada baris. Okay. Dia macam dalam percakapan orang Arab sekarang. Jadi memang ringkas. Jadi benda ni tak perlu sangat untuk kita fokus. Sebab apa, benda ni memang untuk sekadar penambahan lah kiranya. Contohnya apa? Isim fa'il. Okey, isim fa'il ni apa? Isim fa'il ni isim yang mempunyai makna fa'il. Kita pelik isim fa'il. Dia bukan satu kalimat, sebab apa kita pernah belajar kalimat isim fa'il huruf kan. Isim fa'il ni apa? Dia kalimat tu adalah isim, tetapi dalam dia sebenarnya bukan makna isim. Dalam dia adalah sebenarnya makna fa'il. Makna fa'il yang dipadam lah.
Tetapi dia kata apa? Tetapi tidak boleh menerima tanda fi'il. Dia isim bermakna fi'il. Tetapi tak ada tanda-tanda fi'il dekat kalimat tu. Lepas tu isim fi'il ada 3 jenis. Isim fi'il madi, isim yang bagi makna fi'il madi, isim fi'il mudhari' yang bagi makna mudhari', dan isim fi'il amar yang bagi makna amar. Isim fi'il kebanyakannya simai, hanya dengar dari kalam Arab. Macam saya cakap tadilah. Ini semua hanyalah dalam percakapan lah. Jadi memang semua ni asal daripada perkataan orang Arab. Jadi semua ni memang simai, memang semua kita dengar. Contoh dia apa? Ni hanya kita baca je. Okey, isim fi'il ada 3 yang kita baca yang madhinya. Contohnya apa? But'ana. Maknanya dia apa? Abta'a, lambat. Lepas tu ni sur'ana, asra'a, bergegas, telah bergegas ataupun telah cepat. Hayhata makna dia ba'uda, telah jauh. Syattana makna dia ba'uda, sama juga jauh lah. Lepas tu ini untuk isim fi'il madhi. Ya. Lepas tu kalau kita tengok untuk fi'il mudhari' pula ada ahi ataupun awah. Makna dia apa? Atawajja'u. Aduh, merasa sakit. Maknanya macam sakit. Macam tu. Lepas tu kalau yang ni ufun. Makna dia apa? Atadajjaru. Aku dah muak. Ataupun kat sini qad ataupun makna dia sebenarnya adalah yakfi. Cukup. Macam tu. Qad. Lepas tu untuk isim fi'il amar ada makna ilaika. Makna dia apa? I'tazil. Ilaika makna dia apa? Menyingkirlah. Kita pilah macam tu. Lepas tu ini adalah amamaka. Makna dia apa? Amamaka makna dia taqaddam. Amamaka ni mudhaf ilaih je asal dia. Amama ni zaraf, ka ni mudhafun ilaih asal dia. Tapi makna sebenarnya apa? Taqaddam, maju, ke depan lah. Lepas tu amin. Ini pun kita selalu bacalah doa amin. Jadi amin ni maknanya dia fi'il. Tapi sebenarnya dalam amin tu sebenarnya kita nak cakap apa? Kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita. Tapi kenapa pakai amin? Sebab apa? Dia ni isim tetapi bermakna fi'il. Maknanya apa? Istajib. Ya Allah kabulkanlah. Ataupun ni ada sah. Maknanya dia apa? Uskut, diam. Jadi orang Arab kalau nak ringkaskan dia cakap sah. Suruh diam. Lepas tu apa ni? Makanaka usbut. Maknanya dia tetaplah di tempat kamu. Makanaka ni asal maknanya dia tempat kamu. Tapi sebenarnya dia nak bagi tahu apa? Tetaplah di tempat kamu. Suruh dia tetap dekat tempat kita je. Lepas tu ni ada hayya dengan aqbil. Hayya isim fi'il dia. Aqbil dia punya makna. Aqbil makna dia apa? Menghadaplah kemari. Hayya. Hayya pun kita mungkin selalu dengar lah. Kalau kita tengok cerita Arab memang ada hayya. Hayya tu adalah isim. Tapi nak cakap apa? Ta'al, mari. Macam tu. Lepas tu ada juga hayya. Dia ada hayya juga. Jadi hayya ni makna dia apa pula? Hayya ni makna dia asri'. Bergegaslah. Cepat. Macam tu. Baik. Jadi insya-Allah saya akan cuba berikan kepada Ustaz Umar untuk menjelaskan tentang isim istifham dan juga kalau ada penambahan berserta dengan isim fi'il lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah SWT. Kita belajar satu tajuk lagi, adalah tajuk isim istifham. Apa maksud isim istifham? Isim istifham ni isim yang tanya, yang untuk adatnya untuk guna pertanyaan. Pertanyaan contoh bahasa kita, barang siapa, bila, barang siapa, bila, apa, berapa, di mana, semua tu kita dalam bahasa kita pun ada yang kalimah-kalimah yang untuk guna untuk tanya. Dan ni boleh berdama insya-Allah. Ni tajuk yang tadi. Kita boleh padam untuk kita untuk apa tuan-tuan, untuk kita tulislah contoh-contoh yang lain lagi ya. Hari ini kita belajar istifham, alat-alat. Jadi ada istifham tu ada banyak juga ya. Dan ada yang banyak istifham yang sama dengan isim syarat tadi. Tapi terjemah dia akan lain, akan
lain dan hukum dia akan lain. Sebab istifham ni dia tidak menjazamkan fi'il mudhari' ya. Istifham tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Contoh-contohnya daripada istifham, huruf istifham. Hurufu istifham. Huruf-huruf istifham. Huruf-huruf istifham ada banyak kan dalam buku tu. Dan salah satu daripada badannya contoh man tadi. Man kita pun dah belajar dah man. Tadi man huruf yang ghairu zaraf. Huruf yang ghairu zaraf tapi hukum dia menjazamkan dua fi'il. Yang kita belajar syarat tadi. Kalau man itu guna untuk syarat. Tapi di sini kita tak guna untuk syarat, bahkan kita guna untuk tanya, siapa dia? Siapa dia? Man. Barang siapa. Jadi barang siapa tu macam kita terjemah untuk syarat, tapi di sini kita terjemah siapa. Siapa. Jadi man. Mana untuk guna untuk istifham, alamat istifham. Contoh macam mana? Man hada ustaz. Man hada al ustaz. Man hada ustaz al ustazu ma hadal ustazu. Ni tengok man huruf istifham, huruf istifham. Boleh nampak jelas tuan-tuan dan puan? Huruf istifham. Jadi hada yang kita belajar dah hari tu. Hada yang semalam kita pun dah belajar. Hada tu isim apa? Isim isyarah. Dan di sini musyar ilai. Jadi man ni dia guna dia untuk apa? Untuk bertanya. Dan kalau guna untuk bertanya, dia tak perlu masuk dalam fi'il mudhari', dua-dua fi'il mudhari'. Kalau dia masuk dalam dua-dua fi'il mudhari', maknanya itu untuk syarat, man hada ustaz. Kita akan letak alamat soalan di sini ya. Siapa dia ustaz itu? Siapa dia ustaz itu? Contoh-contoh yang lain-lain lagi. Contoh anna. Anna tadi kita pun dah belajar tu. Anna kalau kita belajar tadi, anna mananya di sini anna untuk istifham, mananya bagaimana, di mana, bagaimana, di mana. Ada dalam ayat Quran, Nabi Zakaria masuk pada bilik Maryam, pada tempat Maryam tu, dan ada jumpa, yang ni terdapat, yang ni ada rizki pada Maryam, walaupun Nabi Zakaria tak hantar lagi. Lepas tu Nabi Zakaria ada tanya, ya Maryamu anna laki hadha, anna laki hadha. Ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, bagaimana kamu dapat ini? Jadi dapat rezeki ini ya. Bagaimana? Ini terjemah bagaimana. Ini untuk soalan ni, untuk istifham ya. Untuk istifham. Ini alat istifham. Ini huruf. Huruf istifham. Huruf istifham. Anna ini guna untuk huruf istifham ya. Syahid ambil pen. Di situ ya Maryamu anna laki hadza. Anna laki hadza. Anna itu bagaimana, di mana. Ini untuk tanya, untuk soalan istifham. Anna laki hadza. Bagaimana kamu dapat rezeki ini? Hadza min indallah, min indillah. Dan ada lagi banyak misal lagi ya. Dan contoh a dengan hal, dua-dua ni guna sama, yang mana? A dengan hal ya.
Misal contoh Hamzah nih. Hamzah nih mananya mana apa? Hal, adakah? Nih hal juga, mana kedua-duanya mana sama? Dengan hal itu mana? Ada soalan. Soalan apa ya? Anna istifham sama juga macam isim inna punya huruf. Isim? Inna. Oh, lain-lain. Tadi saya sudah terang dah. Isim inna dengan anna ni situ kita tulis anna macam ni tuan-tuan. Anna kita tulis nun macam ni. Anna. Kita kena tengok jelas-jelas ya. Nampak ya? Anna. Ni anna dengan inna dengan saudara-saudaranya menasabkan isim dan merufukkan khabarnya. Ini tulis anna tulis macam ni. Kalau anna ini kita boleh baca panjang sikit sebab ada alif maksurah, Anna ditulis macam mana? Anna yang kita belajar sekarang ni untuk huruf istifham, dan yang kita belajar tajuk yang selepas yang tadi itu untuk syarat anna ditulis macam ni ya, biasa ya. Anna. Tulis macam ni, tuan-tuan nampak tuan-tuan? Biasaannya. Ini. Ada ni rupanya macam ya, tapi ini bukan ya, ni adalah panggil alif maksurah, tapi anna di sini tak ada alif maksurah ya. Saya boleh ulang balik satu contoh ya. Anna, inna sama ya. Kita tulis inna. Inna Zaidan. Kenapa aliman? Siapa baca aliman? Alimun. Itu inna dengan anna tu ditulis macam ni. Nun tanpa alif maksurah. Dan di sini anna di sini untuk istifham ataupun untuk isim syarat dia ada alif maksurah, Boleh ya? Boleh membezakan ya? Jangan kita silap dengan silap. Jangan silap. Anna ni tulis nun tanpa alif maksurah. Dari sini ada anna tapi ada sama dengan alif maksurah. Dan anna ini guna untuk dua-dua boleh. Guna untuk istifham boleh dan guna untuk isim syarat boleh. Itu ya tuan-tuan, puan-puan. Apa dan tajuk kita seterusnya tajuk isim fi'al. Isim fi'al maksud apa isim fi'al? Dia tu isim. Memang hakikat dia isim bukan fi'al. Tapi apa maksud kita panggil isim fi'al? Isim fi'al Arab panggil ismu fi'lina. Dia mana isim yang bagi makna fi'al. Ismul alladhi yu'ti ma'nal fi'li. Ma'nal fi'la. Okey. Jadi isim yang bagi makna fi'al. Contoh di situ ada dalam buku kita ana ataupun sur'ana. Sur'ana ni adalah isim fi'al. Dia isim bukan fi'al ya, tapi dia panggil isim fi'al sebab apa? Sebab dia bagi makna fi'al. Maknanya asra'a. Dan satu lagi, ini bagi fi'al apa? Fi'al madi. Bagi mana? Fi'al madi. Ni ya. Ini bagi fi'al madi ya. Fi'al madi. Contoh kalau dia bagi fi'al amar. Contoh bagi fi'al amar macam mana? Ada satu kalimahnya sahih. Mananya uskut. Apa mana uskut tuan? Mana uskut, mana diam. Hendaklah kamu diam. Uskut. Uskut. Dia bagi mana fi'al kan? Hendaklah kamu diam. Fi'al. Hendaklah kamu diam. Jadi fi'al amar. Sahih. Dan ada pertambahan sedikit saja. Kalimah yang sama dengan sah ini dia ada sah dengan sukun, ada sah dengan tanwin. Ini tanwin. Kalau tanwin ini mana dia bagi mananya diam, secara umum. Dan kalau dia sukun baca sah, dia mananya diamlah kamu, diam. Tengah kamu cakap apa yang kamu tengah cakap ni hendaklah kamu diam.
Jadi itulah maknanya. Dan dalam buku kita letak sahih, maknanya uskut, hendaklah kemudian, bagi makna fi'al apa tuan-tuan? Fi'al amar. Fi'al amar. Dan ini saja yang saya menjelaskan hari ini, dan tuliskan. Dan kita boleh ulang balik ya. Baca pintu. Buat tanya pintu, kita baca macam ni. Kenapa baca macam ni? Baiklah, jadi kita cuba tengok contoh sikit. Jadi isim istifham ni, dia memang mabni, memang tak berubah i'rab. Tak kira lah dalam keadaan rafa' ke dia jar ke apa, dia memang tak berubah lah isim mabni. Sebab salah satu daripada isim mabni ni adalah istifham. Sama lah juga macam isim fi'il. Isim fi'il ni pun semuanya adalah mabni. Okey. Kita cuba tengok lagi lah contoh. Contohnya, ummuki mumarridatun. Ibu kamu adalah perawat perempuan. Ini ummuki ni maknanya, ki ni dia domain anti lah, bukan domain anta. Cuma makna dia kat Melayu kamu. Jadi memang ada hamzah. Hamzah ni adalah istifham. Ummuki mumarridatun, adakah ibu kamu itu adalah perawat? Jadi jururawat, bukan perawat. Jadi ini nurse lah, mumarridatun ni. Dia adalah jururawat. Okey. Jadi memang isim istifham ni, dia senang cerita, semuanya mabni kecuali ayu. Dia boleh jadi ayah, boleh jadi ai, boleh jadi ayu. Dan bukan setiap ayah kita jumpa adalah isim istifham. Dan bukan juga setiap kali kita jumpa ayah tu adalah isim syarat. Contohnya, contoh ni, madza ishtara Ahmadu, apa yang Ahmad tu telah beli. Jadi dia tak akan jadi mazu, tak akan jadi mazi, dia tetap akan jadi mabni. Ataupun min aina Khalidun, daripada mana Khalid? Aina tu, min aina. Jadi aina tu lah, aina tu adalah istifham. Khalid daripada mana? Jadi insya-Allah kita akan belajar sampai situ dulu. Untuk Nahu level 4, alhamdulillah kita dah habis untuk Nahu level 4 yang ulangan. Jadi kita akan sambung pengajian kita bersama Ustaz Farid untuk pelajaran tasrif, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam pada bulan Ramadan, minggu yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan sorof. Sorof kita dah menjangkau pada hampir muka surat yang ke-70. Okey. Kita dah bincang dah sebelum ini fi'il. Jangan tuan-tuan lihat sendiri, fi'il ada fi'il sahih, fi'il mudha'af, kita dah bincangkan. Kemudian fi'il ajwaf.
Fi'il ajwaf juga kita telah bincangkan, fi'il naqis juga kita telah bincangkan. Semua ini adalah fi'il yang perlu diberi penekanan yang teramat sangat, terutama kepada pelajar, kerana itulah mereka selalu alpa dan lalai dalam fi'il naqis, ajwaf dan juga mudha'af. Berbeza dengan fi'il sahih. Fi'il sahih mudah bagi pelajar-pelajar. Dan kita juga telah selesai fi'il mahmus pada muka surat 70, dan hari ini insya-Allah kita bincangkan pada semalam muka surat 72 fi'il sahih, fi'il mudha'af sudah ke semalam? Belum Sudah fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af kita perlu sekali lagi hari ini, kerana kita tak buat latihan lagi. Latihan dah buat semalam Dah buat semalam latihan. Alhamdulillah. Dah buat latihan lagi semalam muka surat 73. Apa, kita ulang sekali lagi dalam fi'il farra yafirru farran. Sebelum kita mendendangkan lagu fi'il sulasi mujarrad, fi'il 3 huruf yang mudha'af, kita lihat terjemahan. Farra yafirru makna lari, tamma makna sempurna, habba makna mencintai. Habba yahibbu tak ada dalam penggunaan, tetapi hubbun ada. Untuk noun ada, untuk verb tak ada dalam penggunaan. Yang ada ahabba yuhibbu. Okey, haqqa tetap ataupun wajib, berhak, halal, raqqa mana tipis halus, zalla mana tergelincir, syahha adalah kikir ataupun dia lebih teruk daripada bakhil. Bakhil adalah bukhlun, bakhil. Syahun lebih dahsyat daripada bakhil. Sahha makna sihat ataupun sah, dhalla makna sesat, kalla makna tumpul ataupun penat. Okey. Kita lihat dulu latihan. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Yafiru fi'il mudhari'. Nombor 2, adhabu ila al-Madinah al-Munawwarah ba'da tamami. Tamam adalah daripada tamma yatimmu tamaman. Adalah ismul masdar. At-talibul mujtahidu mahbubun. Ismul maf'ul daripada habba yahibbu. Okey, mahbub ismul maf'ul yang disukai. Nombor 4, al-mautu haqqun min Allah daripada haqqa yahiqqu. Haqqan ismul masdar, iaitu kematian itu adalah pasti daripada Allah Subhanahu wa taala, telah tetap wajib. Nombor 5, la yahillu damul muslim, tidak halal. Fi'il mudhari' yahillu. Al-julus 'inda al-fuqara yurithu riqqatal qalbi daripada raqqa yariqqu. Raqqa yariqqu, riqqatan mana halus. Duduk di sisi fuqara, orang-orang fakir miskin, akan mewarisi kelembutan hati. Lembut hati. Kemudian kita tengok zallat Aisyatu. Zalla daripada zalla yazillu, maknanya tergelincir. Okey, fi'il madhi. Minal muhlikat syuhun muta'un. Syuhun adalah ismul masdar daripada syahha yashihhu. Nombor 9, sihhatus salati daripada sahha yasihhu, sihhatan ismul masdar daripada sahha yasihhu. Nombor 10, la tatba'id dallin, jangan kamu ikut, jangan kamu taat kepada orang-orang yang sesat. Dallin daripada dhalla yadhillu dhalalan. Dallin adalah ismul fa'il, dallin, dallun. Okey, dallun. Ini fi'il mudha'af. Okey, kita dengarkan lagu dentangan daripada pelajar-pelajar kita daripada muka surat 73 sampailah ke 74. Yang 74 adalah fi'il ajwaf. Falyatafaddalu ma'jurin.
InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-73. فر يفر فرا ومفرا فهو فر وذاك مفرور فر لا تفر ما فر مفر فر لا تفر ما فر مفر تم يتم تماما وما تمان فهو تم وذاك مسموم تم لا تتم ما تم ما تمون تم لا تتم ما تم ما تمون حب يحب حبا ومحبة فهو حبيب وذاك محبوب حب لا تحب محب محب حب لا تحب محب محب حق يحق حقا وما حقا فهو حقيق وذاك محقوق حق لا تحق محق محق حق لا تحق محق محق حل يهل حلا ومهلا فهو حلال وذاك محلول إلا لا تهل ماهل ماهل إلا لا تهل ماهل ماهل رقى يرق رقة ومرقا فهو رقيق وذاك مرقوق رقالة رقى مارق مارق رقالة رقى مارق مارق زل يزل زلة وما زلان فهو زل وذاك مزلول زل لا تزل ما زل ما زلون زل لا تزل ما زل ما زلون شها يشه شوحا وما شهان فهو شهيه وذاك مشحوه شهالة شها ماشيه ماشيهون شهالة شها ماشيه ماشيهون صحا يصح صحة وما صحان فهو صحيح وذاك مسحوه صحالة صحا ماسح ماسحون صحالة صحا ماسح ماسحون ضل يدل ضلالا وما ضلان فهو ضليل وذاك مضلول دلالة دل ما دل ما دلون دلالة دل ما دل ما دلون كلا يكل كلولا وما كلان فهو كليل وذاك مكلول كلا لا تكلا ما كل ما كلون كلا لا تكلا ما كل ما كلون. Baiklah, jadi kita tengok pada muka surat yang ke-74, kita sambung tasrif. Ni bab fa'ala yaf'ilu bina ajwaf باع يبيع بيعا ومبيعا فهو بائع وذاك مبيع بيع لا تبيع مبيع مباع بيع لا تبيع مبيع مبيع حض يهد حيضا ومهيضا فهو حائض وذاك محيض حيد لا تحد محيد محيد حيد لا تحد محيد محيد خب يخب خيبة ومخبان فهو خائب وذاك مخيب خب لا تخب مخيب مخيبون خب لا تخب مخيب مخيبون خطا يخيط خياطة مخيطان فهو خائط وذاك مخيط خد لا تخد مخيط مخيطون خد لا تخد مخيط مخيطون
زاد يزيد زيادة مزيدا فهو زائد وزك مزيد زد لا تزيد مزيد مزيدون زد لا تزيد مزيد مزيدون زاغ يزيغ زيغا ومزيغا فهو زائغ وزك مزيغ زغ لا تزغ مزيغ مزيغون زغ لا تزغ مزيغ مزيغون زنا يزين زينا ومزينا فهو زائن وزك مزين زن لا تزن مزين مزينون زن لا تزن مزين مزينون سار يسير سيرا ومسيرا فهو سائر وذاك مسير سير لا تسير مسير مسيرون سير لا تسير مسير مسيرون سلا يسيل سيلا ومسيلا فهو سائل وذاك مسيل سل لا تسل مسيل مسيلون سل لا تسل مسيل مسيلون صاد يسيل صيدا ومسيدا فهو صائد وذاك مسيد سل لا تسل مسيد مسيدون سل لا تسل مسيد مسيدون طار يطير طيرانا مطرا فهو طائر وذاك مطير تر لا تطير مطير مطيرون تر لا تطير مطير مطيرون. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat PL sahih atau wazan fa'ala yaf'ilu. Contoh jalasa yajlisu, hazafa jalasa yajlisu makna duduk. Angin tertolak tuan-tuan pada muka surat 74. PL ya PL fa'ala yaf'ilu ajwaf. Ba'a yabi'u makna menjual, hadha yahidu makna haid, khaba yakhibu makna gagal, khata yakhitu makna menjahit, zada yazidu makna menambahkan, zagha yazigu makna menyimpang, rabbana la tuzigh qulubana, zana yazinu makna menghiasi, sara yasiru makna berjalan, sala yasilu mengalir, sada yasidu saidan berburu, tara yatiru tayranan makna terbang. Tuan-tuan lihat dalam PL mudha'af muka surat 73, isim fa'il dia berbeza-beza tau, tak decentralize kan? Nampak tak? Farra yafiru farun, tamma yatimmu tamun, sampai habba yahibbu habibun. Jadi sifat musyabbahah. Ismul fa'il dia sirah berbentuk sifat musyabbahah. Dia tak ada haibun, tak ada. Jelas Haqqa yahiqqu haqqan. Haqiqun haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqqa. Okey, haqiqun ala ismul fa'il tu sepatutnya, sepatutnya, sewajarnya. Okey, halla yahillu halalun, isim fa'il halal. Raqa yariqu raqiqun yang tipis. Zalla 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 yazillu zillatan wa mazallan zal zil zala zalla jadi yazillu. Jadi fi'il amar adalah apa? Fi'il amar zil. Fi'il amar daripada zilla. Kalau ismul fa'il, fi'il amar adalah zilla. Fi'il apa nama tu tunjuk sikit. Fi'il amar adalah zilla, tetapi isim fa'il adalah zalin. Zalun. Syahha kedekut, syahihun orang yang kedekut. Sahha adalah sah, sahihun orang yang sedekah atau orang yang perkara yang sah ataupun orang yang sihat.
Dalla yadillu dalalan, sesat kalla yakillu kulul. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Kalalah mana lain Kala yang mana panak dapat tumpul. Kalla. Okey. Cukup sekadar ini dulu hari Jumaat. InsyaAllah kita bertemu kembali pada hari Isnin yang mendatang. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada tuan-tuan, puan-puan. Tekan butang share, jangan lepaskan pengajian kita ini. Begitu saja, tekan butang share. Ramai yang akan mengambil manfaat daripada pengajian ini, insyaAllah. Kita akan bertemu kembali. Sekarang kita habis tadi lambat ni. Sepatut 10.30 kita lambatkan lah, dalam 5 ke 10 minit insyaAllah. Okey. Sebab sekarang pun dekat nak 10.30 lah. Boleh minta maaf atas kelewatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita insyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.